Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Pertamanya terima kasih kepada rakan media yang hadir pada tengah hari ini. Ada dua perkara yang saya akan sentuh ni. Ini pertama berhubung dengan tanggapan sindiket Alung tuan. Yang kedua berkenaan dengan sindiket penjualan surat palsu Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri MITI tuan. So yang pertama tuan-tuan berhubung dengan tangkapan beberapa suspek yang terlibat dalam kes Alung tuan dan juga khianat. Pada 18 Ogos, Jabatan Setan Jenayah Komersial Johor telah menangkap 3 lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam sindiket memberi pinjaman wang tanpa lesen ataupun Alung yang beroperasi di sekitar Johor Bahru. Ketiga-tiga suspek ini berusia di antara 28 hingga 47 tahun. Sindiket ini beroperasi sejak penghujung tahun 2019 dengan mensasarkan mangsa ataupun peminjam yang terdiri daripada peniaga, khususnya peniaga kecil tuan. Jumlah pinjaman yang ditawarkan sindiket ini di antara RM100,000 hingga RM100,000 dengan kadar faedah bulanan sebanyak 8% hingga 15%. Setakat ini 80 orang peminjam dikesan menjadi peminjam berulang kepada sindiket ini dengan jumlah pinjaman dianggarkan RM1.5 juta. Kes disiasat di bawah Seksyen 5(2) atau pemberi pinjaman wang, dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM250,000 dan tidak melebihi RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan dalam satu lagi operasi berasingan, iaitu pada 17 Ogos, Jabatan Setan Jenayah Komersial Johor telah menangkap satu lelaki warga tempatan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan khianat dengan menyimbah cat ke rumah peminjam sekitar Batu Pahat dan Segamat. Turut dirampas dalam operasi kedua ini adalah kenderaan yang digunakan semasa melakukan khianat dan juga telefon bimbit yang mengandungi rakaman perbuatan berkenaan. Suspek menerima upah RM350 bagi setiap rumah yang disimbah cat. Setakat ini, suspek mengaku telah melakukan kegiatan khianat ke atas 4 buah rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 29A Akta Pemberi Pinjaman Wang Pembantu Kegiatan Pemberi Pinjaman Wang tanpa lesen. Dan untuk makluman rakan media juga, daripada tempoh Januari 2021 hingga 19 Ogos 2021, Jabatan Setan Jenayah Komersial Johor telah membuka 198 kertas siasatan melibatkan kes Alung. 58 kertas siasatan telah berjadi tuduh di mahkamah dan seramai 78 suspek telah ditangkap, di mana 21 daripadanya merupakan tangkapan bersindiket. Manakala 57 orang lain adalah pemilik menyeluruhkan. Itu yang pertama. Yang kedua berhubung dengan pembongkaran sindiket penjualan surat palsu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan surat akuan majikan. Pada 5 Ogos, Jabatan Setan Jenayah Komersial Johor dibantu oleh Jabatan Setan Jenayah Komersial Bukit Aman telah membuat tangkapan ke atas 4 warga tempatan terdiri pada 2 lelaki dan 2 perempuan lingkungan umur antara 16 hingga 20 tahun kerana disyaki terlibat dalam sindiket penipuan dan pemalsuan dokumen MITI bagi tujuan merentas negeri. Operasi modus operandi sindiket ini adalah dengan mengiklankan perkhidmatan mereka di media sosial seperti Instagram, Facebook, WeChat. Sindiket ini turut mengubah sesuai surat kelulusan MITI, sebuah syarikat yang beralamat di Kempas, Johor, bagi mengelirukan pihak berkuasa. Sindiket ini menjual surat kebenaran MITI ini yang dipalsukan dengan harga RM150 setiap satu, dan suspek yang ditangkap ini menerima komisen sebanyak RM50 sehingga RM100 setiap seorang.
Syndicate ini dipercayai beroperasi sejak Mac 2021 dan dianggarkan sebanyak 250 dokumen palsu berkenaan telah dijual di seluruh semenanjung Malaysia. Dan dalam sebulan ini, yang jalankan sejumlah telefon bimbit dan kad ATM yang digunakan telah dirampas. Kes disiasat di bawah 420. Dan sekali lagi tuan-tuan, Polis Johor ingin menyeru kepada semua orang ramai untuk terus menyalurkan sebarang maklumat risikan berhubung dengan kes-kes melibatkan jenayah komersial kepada pegawai risik operasi JSJK Johor, ASP Timi Anak Ahing di talian 019 777 3728 ataupun info line JSJK di talian 013 211 2222. Untuk makluman tuan-tuan juga, memang kes-kes komersial ni setiap hari tuan-tuan untuk semalam saja. Bagi kes-kes komersial tuan-tuan, kerugian keseluruhan tuan-tuan adalah RM300,000. Tuan-tuan bayangkanlah berapa banyak, itu baru Johor saja. Jadi banyak kalilah kita suruh orang awam ni, tapi masih lagi ada yang terpedaya dengan panggilan-panggilan telefon, dengan skamer, dengan menyamar sebagai polis dan sebagainya. Kalau ada sebarang keraguan tuan-tuan, tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor yang saya bagi tadi. Jangan mudah terpedaya dengan sedikit-sedikit ini. Ini tuan-tuan salah seorang lagi suspek yang kita sedang cari tuan-tuan, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen MITI. Nama dia Nicholas Chai Gia Han. Alamat terakhir Jalan Bukit Kontang, Taman Ria Tangkak, Johor tuan. Masih lagi bebas, kita sedang cari tuan. So ini tuan-tuan yang terlibat dalam kianat yang balincak ni. Pak bawah rumah ni kan? Pak bawah rumah. Ini yang balincak. Ini yang alung ni. Baca canggih-canggih ni. Kita dapat semua dia punya apa ni? Kertas-kertasnya. Ini yang MITI dia kan. Surat MITI, surat palsu MITI. Syarikat ni betul, syarikat dah kumpas. Tapi dia orang guna dia punya ni, dia terhis dengan dia punya ni. Ini proses-proses dia. Setelah dia akan iklankan di Facebook, WeChat. Kemudian pelanggan yang berminat akan menghubungi melalui WeChat. Sedikit akan mendapatkan maklumat peribadi. Kemudian dengan terus buat bayaran dan menyelesaikan proses settingan. Terus mendapatkan surat. Ini semua tuan-tuan dah tak bersekolah. 16 hingga 20 tahun tuan-tuan. Suspek. Ada seorang lagi masih kesat. Kita tengok ada apa beza tuan-tuan. Seorang punya daftar. Kalau kita scan QR code saja memang wujud. Sebab tu dia orang memang cakap mungkin dia ada orang dalam lah. Daripada kampung yang terlibat lah. Keluarkan surat. Ini alung kan? Tak tahu. Pemilik syarikat tak tahu. Mungkin kita sedang menjalankan siasatan susulan lah. Mungkin ada pelibatan orang dalam. Tapi setakat ni dia orang kata dia orang tak tahu lah. Sebab kalau kita tengok tu dia punya QR code tu kalau kita scan memang
timbullah mana yang betul. Yalah, budak-budak ni pun muda ni. Budak-budak pakar ni. 16 hingga 20 tahun. Dia ni pun bekerja dengan syarikat tersebut atau tak? Tak. Itu yang saya kata ini yang dia punya mastermind ni. Yang masih lagi hilang. Ibu muda ni. Tahun 2000, 21 umur 21 tahun ni. Muda lagi. Itu yang 250. Yang kita boleh sahkan penama yang bawa surat tu tak bekerja di syarikat tu. Tapi kalau kalimah memang tak ada. Memang autentik lah. Yalah, kalau kita tak dapat maklumat intelijen kita tak tahu sebab yalah takkan kita nak pergi check kalau takkan kita punya SJR kita punya roadblock nak pergi check kot. Betul ke kamu kerja dengan syarikat keempat? Memang tak ada lah. Kita berdasarkan surat ni dia punya QR code ya. Kalau okey lah. Sebab tu kita kata mungkin ada penglibatan orang dalam lah kita dengan siasat tu. 19 tahun tu bersekolah lagi ke? Cuma tak sekolah. So kalau tuan-tuan buat pengiraan tu, setakat ni dalam dia orang beroperasi, dia orang dah dapat collect dalam 37,500. Mana sebulan dia akan dapat dalam 8,000 lebih lah. March tahun ini, baru lagi lah, baru bulan. Masa baik dia tangkap, tak tangkap mungkin ada lagi banyak lah. So okey tuan-tuan? Mana? Okey. Tak ada kaitan kan? Tak ada. Yang simbah cat tu lain. Tak ada kaitan dengan 3 orang kita tangkap ni. Umur yang simbah cat tu 41 tahun. Sekali simbah dapat subkontrak. So, okey tuan-tuan. Thank you.